bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Gempak dan semakin panas sahabat-sahabat semua. Ular mak semakin menghasut, semakin kuat ya untuk membuat kenyataan yang berbau fitnah seperti baru-baru ini yang berlaku di negeri Kedah. Ya, program selawat menjadi tempat untuk menghasut dan juga menfitnah sahabat-sahabat semua. Ini yang amat mengejutkan. Dan ini adalah antara kenyataan daripada YB Mat Sabu, Datuk Seri Mat Sabu, ya, berkaitan dengan ular mak yang seringkali ya menyesatkan orang. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ya, saya mau membawakan kita untuk menonton video ini. Ya, kenyataan Datuk Seri Mat Sabu ya semalam yang berada di Kedah. Dan ini adalah satu pencerahan yang amat baik untuk kita dengar bersama sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama kenyataan Datuk Seri Mat Sabu. Kita tahu di negeri Kedah ini Pilihan Raya 2018 dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kerajaan yang ada sekarang ini kerajaan hasil daripada pintu belakang Sheraton Move. Oleh itu, sekarang ini dah cukup 5 tahun diberikan semula kepada mandat kepada rakyat untuk membuat pilihan. Inilah pilihan raya kali ini. Kita harap mandat Kebangkitan Rakyat tahun 2018 diteruskan kali ini. Disebut oleh rakan-rakan kita tadi, kerajaan perpaduan ini kerajaan ditubuhkan karena semua dah faham dah. Tak ada satu parti pun yang cukup untuk memerintah. Nak memerintah dia kena 112. Pakatan Harapan dapat 82. BN dapat 30 ya. Kemudian PN pun dapat 78. Semua tak cukup. 73, 74 gitulah, semua tak cukup. Kita ingat di Lebanon jadi macam ni lah. Mana parti pun tak cukup. Akhirnya sampai sekarang mereka tak boleh pilih presiden. Dah 2 tahun dah pilihan raya. Apa jadi pada Lebanon? Ekonomi hancur. Duit mereka turun sampai hampir tak laku. Pelabur mana nak pergi sebab tak boleh lantik presiden. Sebab di Lebanon, presiden ikut perlembagaan mereka mesti Kristian. Perdana Menteri orang Islam. Speaker orang Islam. Perdana Menteri mesti daripada Sunnah wal Jamaah. Speaker mesti daripada Syiah. Kemudian ketua tentera. Ada pembahagian masing-masing yang ditinggalkan oleh kerajaan Perancis dulu. Bila parti mana pun tak cukup, nak lantik Perdana Menteri dia ambil masa begitu panjang, akhirnya Perdana Menteri terlantik. Presiden dah 2 tahun dah tak boleh lantik lagi. Adakah Malaysia nak jadi macam tu? Sebab itulah pertama kali lepas pilihan raya Majlis Raja-Raja Melayu bersidang. Sebab kalau dibiarkan, kita bimbang negara kita jadi macam di Lebanon, tak boleh lantik kerajaan. Maka Raja-Raja Melayu dengan yang di Pertuan Agong minta wujud kerajaan perpaduan. Dalam suasana yang singkat itulah, mudah dah cerita oleh rakan-rakan tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kerajaan perpaduan. Dan Zahid Hamidi, ketua parti Barisan Nasional dan UMNO bersetuju untuk berada dalam kerajaan perpaduan. Ingat, UMNO mudah kan nak terima Pakatan Harapan yang ada di AP. Ingat, saya ni mudah kan nak terima UMNO. Kita berlawan berpuluh tahun, tapi kita kena ingat
Yang mana lebih penting menegakkan ideologi kita, pandangan kita bersendiri. UMNO dengan pandangannya tak mau DAP, keadilan dengan pandangannya nak buat reformasi. Akhirnya parti mana pun tak boleh tubuh kerajaan. Kalau jadi begitu, apa nak jadi kepada ekonomi? Apa nak jadi kepada negara? Apa nak jadi kepada perpaduan kaum? Suasana itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Anthony Lok, bang mak kita ni. Okey, kita bersetuju tubuh kerajaan perpaduan. Soal kita tak rapat satu sama lain, bila kita berkahwin tu kita pandailah cari jalan. Walaupun kahwin ni saya sebut selalu dijodohkan oleh orang tua-tua. Bukan girlfriend kita mengorak dulu dah. Seorang duduk di pokok senar, jantan, hak perempuan duduk labu besar. Jumpa pun tak pernah. Bila menikah ni dia nak sesuai diri tu memang payahlah sikit. Sebab tak pernah kenal. Kita tak tahu dia pakai minyak wangi apa, bedak jenis apa. Kita kena belajar pelan-pelan, tapi jangan bimbang. Lepas tahun nak seorang, lepas tahun nak seorang. Walaupun dijodohkan oleh mak bapak. Kadang-kadang tu kita lihatlah orang-orang besar, sama artis lah setengah tu. Kahwin ni belanja ratus ribu. Bersandin ni 5 pasang pakaian. Upacara batayak semayang, upacara cium dahi, tarung cincin. Menikah-menikah tak sampai setahun bercerai. Kita walaupun mak bapak yang menjodohkan, iaitu majlis raja-raja yang di Pertua Agong, saya yakin dia akan kekal sehingga 5 tahun akan datang, sehingga pilihan raya umum yang akan datang insya-Allah. Jadi soal kita tak sama pandangan memanglah, tapi kita yang lebih penting kestabilan negara. Kalau tak ada kerajaan ditubuhkan dalam masa yang singkat, apa nak jadi? Yang saya ambil contoh tadi di Lebanon, sampailah presiden tak boleh lantik lagi. Kenapa? Setiap parti dia ada kerah masing-masing. Nak kumpulan dia ataupun kumpulan yang dia sokong jadi presiden. Kumpulan lain tak boleh bertolak ansur. Akhirnya membawa kemusnahan kepada negara dan kepada rakyat. Lebanon lah ni hidup dengan orang rakyat yang duduk luar negara hantar duit ke keluarga dan sebagainya. Di negara itu susah dah untuk cari makan. Daripada situlah kita insaf dan kita terima untuk bekerja sama. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju untuk jadi Perdana Menteri yang disarankan oleh Raja-Raja Melayu. Hadirin sekalian, kita lihat pula soal kita kegelisahan hadapi pilihan raya. Ini memang saya sebut berkali-kali, PAS ini fatwa dia berubah mengikut musim dan keadaan. Saya 30 tahun ditarbiahkan mengatakan UMNO kafir. Ya, saya tak makan sembelihan UMNO, minta maaf lah wanita UMNO di belakang ni. Sebab apa? Yang ajak kita tu ustaz, tu guru, semua guna ayat Quran. Kita ni jenis mengaji jawi, kita mengaji pulut bukan mengaji jawi. Kita dengar mereka baca ayat Quran, hadis, kita pun percayalah. Kalau pergi Terengganu, saya sembahyang di 2 buah masjid je, Rusila dan Batu Nam. Hak orang kita ni serupalah yang duduk di Pendang tu kadang dia lintas 3 masjid untuk nak pergi sembahyang masjid PAS yang tu imam PAS. Tapi yang dari sekalian kita lihat, menjelang 2013, bibit-bibit nak bersatu dengan UMNO tu dah mula ada. Dah ada dah kerjasama yang akhirnya didedah, termasuklah menerima wang dan sebagainya. Akhirnya lepas 2018 PAS bekerjasama dengan UMNO, muafakat nasional. Bila berlaku muafakat nasional, ini anugerah Allah. Oh, yang hampa kafirkan 40 tahun lebih, lupa amaran Allah, ini anugerah Allah. Nak berkuasa, cari jalan. Zaman Ustaz Fadhil, Tok Guru Ni Aziz, cari jalan yang sesuai dengan Islam. Akhirnya berlaku tahaluf dengan DAP. Menjelang pilihan raya 2008,
Lalu DAP komunis, DAP alat Singapura, DAP macam-macam ni hilang 2008. Kenapa? Bekerjasama dengan DAP. Ahli PAT boleh mengundi DAP, ahli DAP China, India boleh mengundi calon PAT. Kita pun menanglah 5 buah negeri tahun 2008. Mai 2015 DAP kapal balik pula dah, komunis pula dah. Cerai dengan DAP. Hujung tahun 2015 cerai pula dengan keadilan, yang pemimpinnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Wan Azizah. Sebab itu fatwa-fatwa PAS ni, ahli-ahli PAS yang dengarlah siaran malam ni, hampa suruh peduli lah, hampa kena kecoh. Aku kena kecoh lebih 37 tahun. Hampa lah baru yang kena kecoh di stadium baru ni. Dia 2 tahun lagi dia ambil sikap lain pula. 2 tahun lagi dia kata Mak Sabu kawan kita. Dia berubah pula. Tengok pantun di Tanjung Piai. Mari kita pergi ke Dumai. Pergi ke Dumai dengan kereta. Keluar mengundi beramai-ramai. Undi MCA kawan kita. Dah pula dah. MCA kawan pula. Sekarang MCA pula jahat pula dah. Sebab itulah kita kata, dan baru ni dalam stadium apa dia kata, Mahfud, puak mana kita ni? Musuh Allah. Habislah Ustaz Mak Wang, aku, Mahfud, semua kita ni musuh Allah belakang pula dah. 5 tahun lagi mungkin lain pula. Inilah sahabat kami yang setia. Keluar pula dah. Adik, saudara, adik-adik yang berada dalam PAS sekarang, dengarlah bahawa ni nak undi parti mana, ikutlah jiwa kamu. Nak undi Kerajaan Perpaduan pun tak apa, nak tolak Perikatan Nasional pun tak apa. Nak pilih kami Perpaduan ni boleh, atau nak tolak Perikatan Nasional pun boleh. Mana satu kamu pilih antara yang saya sebut tadi tak apa. Kita tengok pula Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ambil orang ni, dia ambil daripada mula dia angkat sumpah. Hak dulu kah, hak apa-apa semua tu macam-macam lah. Orang boleh kata cakap saja tak buat dan sebagainya, tak ada kuasa. Sejak angkat sumpah, apa yang Perdana Menteri kita buat dulu? Dalam mesyuarat kabinet, dia kata kita nak hapuskan miskin tegar tahun ni. Ni tahun ni. Kami pun terpinga-pinga, boleh kah ni? Dia kata boleh, tak boleh, kita buat. Semua kementerian kena cari jalan hapuskan miskin tegar. Siapa miskin tegar? Paling ramai Melayu Bumi Putra. Yang kedua India. Orang Tionghoa kurang. Bila dia nak hapus miskin tegar, bukankah itu nak tolong Melayu? Tapi yang cakap ni ceritanya lain. Tapi inilah arahan Perdana Menteri. Kemudian negeri mana dia melawat dulu? Bila banjir, Kelantan. Kemudian Kedah, Terengganu, Pahang. Adakah Perdana Menteri kita dendam kepada orang yang tak pilih Pakatan Harapan waktu itu? Saya nampak tak ada dendam. Dia pergi Kelantan minggu lepas diumum untuk projek air negeri Kelantan, kerajaan pusat akan beri 500 juta. Padahal kita kata biarlah. Biar hampa makan ayam merah tu sampai bila-bila. Hampa tak undi kami. Mereka tak undi kita sekarang, akan datang kita tak tahu. Sebab itu karena Kelantan kita tahu Muslim Bumi Putra, Melayu. Apa salahnya dia parti lain pun kita terus membantu. Mana tahu kita menang pilihan akan datang, kurang-kurang infrastruktur itu telah ada. Taklah kita kalut sangat nak buat infrastruktur air itu. Kalau kerajaan federal sekarang, kerajaan pusat beri 500 juta, tapi jangan beri buta begitu, kena tinjau. Sebab kalau beri duit kat mereka beli Mercedes dulu. Dia kena jaga sikit. Orang suruh bantu rakyat, dia pergi beli 14 biji Mercedes dulu. Itu di Kelantan dulu. Kali ini kita minta Perdana Menteri jaga duit tu elok-elok, supaya sampai betul-betul buat bekalan air. Kedah kita tahu jelapang padi. Kita nak improvekan supaya penanaman padi di Kedah ni pada masa akan datang kurang-kurang 5 kali untuk 2 tahun.
Nak buat benda tu kena infrastrukturnya cukup. Infrastrukturnya cukup, MADA kena bertindak dan kita gunakan peruntukan yang besar untuk membuat infrastruktur itu. Supaya Kedah boleh buat 5 kali untuk 2 tahun. Negeri ini siapa menang, siapa pilihan akan datang kita tak tahu. Tapi tanggungjawab kita. Tambahan pula petani dan nelayan ini, tambah sekali petani, nelayan kecil, majoritinya adalah bumi putera dan orang Melayu kita. Jadi kita tak kira ini, kita cuba bantu. Saya pergi melawat tang mana pun, ada tempat yang mereka dah buat usaha belah lembu kah, belah ayam kah, cuma dia tak cukup duit untuk berkembang. Kita cuba cari jalan membantu mereka. Betul, saya pergi Kelantan pun ni, saya tak tanya pun anak muda yang belah lembu itu, kamu parti apa? Cuma orang duk main saya naik belakang lembu. Mereka ni tak pernah tengok orang naik lembu, naik kebau ni biasa ya. Apa saya belah kebau dulu di kampung di Seberang Perai tu, saya duduk atas belakang kebau tu, kadang-kadang saya duduk atas tanduk, bukan ujung tanduk, tengah kepala. Saya kebau duduk makan tu, saya duduk atas kepala budak-budak waktu itu. Tapi budak lah dia tak pernah tengok. Dia tengok menteri naik lembu, dia terkejut. Saya bukan dekat lembu, Sky apa ni, kapal terbang apa tu, Sky, bukan Skyhawk, Sukhoi pun saya naik. Orang kata umur 60 lebih boleh naik Sukhoi, saya naik. Dia naik terbang tinggi menam, tak apa. Kita, orang kata kita terlibat dalam benda seperti itu, kita menjiwai bersama dengan orang-orang kampung, bersama dengan para petani dan nelayan. Kita nak martabat petani dan nelayan dipertingkatkan pada masa akan datang dengan segala bentuk teknologi moden dan sebagainya. Tadi saudara Datuk Mahfud dah sebut, ini favorite subjek saya yang duk ceramah selalu. Kita ni berlawan dah dalam politik. Katalah kat kami tak pandai memerintah ke, tak pandai jaga ayam, tak pandai jaga telur, tak pandai jaga sayur, hantam. Kalau rakyat terpengaruh dengan hujah kamu, 4 tahun lagi ikut rakyat lah. Nak pilih kerajaan perpaduan tak apa, nak tolak PN pun tak apa, tak ada masalah. Tapi janganlah hukum di sudut agama yang berubah dari masa ke masa. Dulu orang kata UMNO kapiak, lepas itu bersahabat dengan UMNO anugerah Allah, lepas itu DAP komunis, lepas itu baik dengan DAP tahalus siasi, kempen calon DAP di Teluk Intan, Presiden PAS kempen, kemudianlah DAP balik, komunis balik pula dah. Jangan kita hukum-hukum begitu, bahaya. Sekarang dah 7 buah negara Islam hancur daripada pahaman-pahaman ini. Afghanistan, Iraq, Syria, Lebanon, Somalia, Sudan, Libya. Sekarang Sudan ni bertelagah antara 2 pemimpin tentera, mati 3,000 orang lebih dah. 100% yang duduk di Khartoum itu sunnah wal jamaah. Perang berubah apa kita tak tahu. Perang pula bermula bulan Ramadan, sampai lah tak habis lagi. Siapa pelarian? Orang Islam. Siapa yang menembak? Orang Islam. Siapa yang mati? Orang Islam. Siapa adu domba? Itu tak tahu. Sampai bila orang Islam nak jadi macam ni? Ya, kita berlawan dalam politik tak apa. Kami tak pandai memerintah, tuduhlah. Tak apa. Tak pandai ekonomi, tuduhlah. Tapi jangan mengatakan puak kita ni puak yang apa ni? Musuh Allah. Tak ada akidah. Ini hadirin sekalian, benda-benda seperti ini kalau kami retaliate balik, kami kata kamu pun musuh Allah juga, akhirnya daripada pertarungan mulut bawa kepada pertarungan fizikal. Pihak keselamatan kena ambil perhatian khas. Perkembangan seperti ini bahaya. Dulu kita tengok berakhir dengan apa peristiwa Mamali. Perjuangan kita adalah jihad. Kita menentang UMNO, bukan hanya UMNO, karena UMNO menegakkan perlembagaan penjajah. Mati kita adalah syahid. Kita pegang, saya pegang, karena ini adalah arahan dan juga
bersandarkan Quran dan hadis. Tapi mari tahun 2018, UMNO kawan kita. Ini satu anugerah Allah bersama UMNO. Nampak tak? Jadi permainan itu menyebabkan berlaku kerosakan dalam masyarakat. Sekarang bila timbul pula pahaman-pahaman ini, pelabur dia tengok ni. Pelabur-pelabur asing dia nak perhabis duit. Nak perhabis, nak labur beratus juta, berbilion. Dia tengok suasana politik. Dia tengok suasana politik baik Indonesia sekarang. Dia pergi Indonesia. Suasana politik baik di Vietnam. Mereka pergi Vietnam. Sekarang suasana politik baik di Kampuchea. Mereka pergi Kamboja. Suasana politik baik di Singapura. Orang pergi Singapura. Tapi kalau mereka melihat munculnya pahaman yang boleh membawa kepada ketidakstabilan, pelabur mana nak datang? Ini yang kita kena lihat. Kita bercakap sedap di stadium, takbir pula ramai-ramai seronok. Tapi dunia perhati. Sekarang di Afghanistan, siapa nak melabur? Ini Pak Haji Hijau kita. Kalau ada 10 juta nak pergi melabur di Afghanistan, nak mendarat kapal terbang belum tentu boleh. Asal wanita tak boleh kerja lah, wanita tak boleh sekolah lah. Dengan pandangan ulama ni berlain pula semua. Berlaku sedemikian rupa. Siapa nak melabur di Sudan keadaan sekarang? Sebab itu kita bercakap mudah je nak bagi orang takbir. Saya dulu orang takbir lagi ramai. Tapi kita pahaman takfiri ni dia cukup berbahaya. Yang orang lihat kalau tersalah urus, dia membawa kepada perkara yang tidak baik yang berlaku di Syria. Sampai sekarang baru reda. Berapa tahun pertumpahan darah di Syria? 8 tahun lebih. Pertumpahan darah di Iraq sampai berpuluh tahun. Sampai sekarang belum reda habisnya, tapi sudah beransur reda. Mengambil masa nak perbaiki balik itu belasan tahun. Kita dalam keadaan elok, tentram, negara kita dalam keadaan bagus, aman. Jangan kita rosakkan pandangan-pandangan yang melahirkan satu pandangan yang buruk. Nak kritik dalam politik tak ada masalah. Sebab itu orang berani melabur di Amerika. Kenapa? Siapa menang pun Demokrat kan menang, Republikan kan menang. Mereka tahu kerajaan tetap berjalan. Orang melabur di England, tunjuk perasaan tiap-tiap minggu di England. Mereka tahu menang Konservatif kah, Parti Buruh kah, mereka tahu kerajaan tetap ada. Di Indonesia, sama ada menang Jokowi kah, sama ada menang Prabowo kah, mereka tak kisah. Tapi yang lebih hebat, Prabowo join dengan Jokowi tubuh kerajaan. Macam kita lah, Zaid Hamidi dan BN musuh politik kita. Tapi bila tak cukup kerusi untuk memerintah, kita bersama dengan musuh politik kita, bergabung. Kita bukan negara yang pertama yang buat benda ni. Indonesia dulu. Kalau masa kempen Prabowo lawan dengan Jokowi, apa mereka tak kata? Himpunan mereka di-hire oleh juta, bukan ratus ribu. Prabowo hentam Jokowi, Jokowi jawab hentam semua. Lepas pilihan raya, nak stabil ke Indonesia, Jokowi ambil Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Kita pun begitu juga. Belum pilihan raya dulu macam-macam lah, nak menegakkan perjuangan politik masing-masing. Tapi bila siapa pun telah tubuh kerajaan, Zaid Hamidi dan BN setuju, okey, ayo datang, kita bincang dari masa ke masa bagaimana nak jaga kerajaan ini. Dan Datuk Seri Ibrahim menumpukan soal kemiskinan lebih awal. Saya letak dia mirip pemerintahan macam Tun Razak, bakal lebih hebat daripada zaman Tun Razak. Dan dia tumpukan dulu hal kemiskinan ini. Saya sebut sekali TVET. TVET ni dia mau swasta yang untung berbilion ni tolong buat TVET. Sebab kerajaan nak guna wang itu untuk kerja-kerja yang lain. Dulu TVET ni sekolah vokasional kerajaan buat, sekarang kerajaan terus buat, tapi biarlah tanggungjawab tu pergi kepada swasta, pihak swasta. Ini tumpuan Datuk Seri Noah. Dan tiap-tiap kali bila jumpa saya dia tak nyalain, "Macam mana, makanan dah cukup?" Sebab keterjaminan makanan ni jadi isu dunia sekarang. Bukan kata di Malaysia, di seluruh dunia, kerana berlaku cuaca yang tidak menentu, perang yang tidak menentu, Ukraine
dengan Rusia tahbila nak tamat. Semuanya itu menyebabkan kos, harga pasaran, harga barang kita import. Kenapa import? Kena import. Misalnya makanan ayam, kita tak ada lagi jagung. Yang ayam makan tu green corn. Kita tak ada lagi soya. Semua tu kena import. Bila harga tinggi naik, kita menanggung beban. Dan harga ayam, harga telur dan sebagainya berubah dari masa ke semasa. Tetapi yang kita kena jamin, makanan tu ada. Jangan jadi macam negara-negara Afrika, murah ke mahal, makanan pun tak ada. Dan rakyatnya mati kelaparan. InsyaAllah Malaysia tidak sampai ke peringkat itu. Dan terbaik sahabat-sahabat semua, itu pencerahan daripada Datuk Seri Mat Sabu ya, berkaitan dengan lebay-lebay PAS, khususnya parti PAS yang semakin songsang, semakin sesat menyesatkan rakyat dan juga ahli-ahli mereka, sehingga ada yang mengatakan siapa yang melawan mereka adalah musuh Allah katanya. Dikatakan kerajaan hari ini adalah musuh Allah katanya. Memang, dan berbagai lagi tuduhan kerajaan ini tiada akidah lah, kerajaan ini sekarang tiada moral dan sebagainya. Beginilah sikap-sikap para walan-walaun, lebay-lebay, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menunggang agama, menggunakan agama demi kepentingan mereka, sahabat-sahabat semua. Dan terbaik sekali pencerahan daripada Mat Sabu menyekolahkan ulama-ulama ini ya, yang berbahaya, semakin berbahaya kepada negara kita, yang boleh menjejaskan keharmonian negara kita, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini amatlah penting untuk kita memikirkan siapa sebenarnya yang layak untuk kita pilih semasa dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini. Adakah mereka-mereka yang seringkali menjajah fitnah demi kepentingan parti, demi kepentingan politik, membuat tuduhan, menganggap mereka lah yang terbaik, mereka menganggap mereka lah imam-imam yang beriman. Itu antara apa yang mereka lontarkan, sahabat-sahabat semua, dengan menuduh orang lain ya tidak bermoral, tidak berakidah dan sebagainya. Jadi segala keputusan itu adalah ada di tangan kita, sahabat-sahabat semua. Anda semua yang berada di Kedah, berada di Terengganu, Kelantan, Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Sampai di sini saja itu pandangan saya berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Mat Sabu sebentar tadi. Ya, sekiranya sahabat mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar GTA apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka tidak mempunyai otak, karena mungkin otak mereka tertinggal di atas dasar Laut Cina Selatan. Alright, so terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.